Mulakan hari yang produktif dengan mengamalkan kurma bersama susu kambing. Las Susu Kambing menyediakan 5 pilihan perisa yang sesuai untuk semua peringkat umur, bermula kanak-kanak sehingga warga emas. Semak pengedar berhampiran di las.my. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan segmen hebahan kita hari ini seperti yang kita maklumkan dari awal pagi tadi lagi. Hmm. Kita ada hebahan bersama LHDN yang Hmm. mana kita nak cerita tentang kemudahan di hujung jari. Dan kita pun hari ini 12 Mac kan. Bila 12 Mac ni mula 1 Mac hari tu ramai sahabat kita yang layak membayar cukai Hmm. sedang mengumpulkan ataupun buat filing ataupun memfailkan BN borang nyata bagi tahun taksiran 2020 yang juga dikenali juga sebagai program Jom Klik Hasil 2021. Oh, kami bukan orang LHDN tapi Ya. kita ada dua orang tetamu kita yang nak cerita lebih lanjut tentang kemudahan di hujung jari. Pagi ini sudah pun bersedia. Kita bersama dengan Eksekutif Hasil di Hasil KL9, Jabatan Ya. Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, iaitu Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri dan juga Puan Sharifah Hakimah Said Abu Bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik Nasir, Puan Sharifah sihat ya hari ini alhamdulillah. 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 Baik. Okey. Kita dah live ni, dah kena cerita betul-betul ni tentang macam mana agaknya mungkin Cik Nasir nak mulakan dulu pagi ni tentang topik kita, apa yang nak diceritakan tentang kemudahan di hujung jari. Cik Nasir silakan. Silakan. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak IKIM FM atas jemputan kepada Lembaga Hasil Negeri Malaysia pada pagi ini ya. So saya rasa semua maklum bermula saja bulan Mac ini musim e-filing telah pun tiba dan promosi di peringkat Lembaga Hasil untuk program Jom Klik Hasil telah pun bermula pada 1 Mac 2021 ya. So suka untuk saya ingatkan sekali lagi kepada pendengar IKIM FM terutamanya dan juga pembayar cukai Lembaga Hasil Negeri Malaysia yang tempoh akhir penghantaran borang nyata ya. So kita maklum terdapat dua jenis kategori individu. Individu yang pertama adalah individu yang makan gaji ataupun yang tidak menjalankan perniagaan ya. So individu yang makan gaji ataupun tidak menjalankan perniagaan ini, mereka perlu mengisi borang BE dan tempoh akhir penghantaran borang adalah pada 30 April 2021. Untuk individu yang menjalankan perniagaan pula, so mereka perlu menghantar borang B for business ya. So borang ini tempoh akhirnya adalah pada 30 Jun 2021. Okey, sesuai dengan musim norma baru ni DJPN dan juga Hazwan ya. So kita di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia juga mengambil pendekatan untuk memberikan kemudahan di hujung jari seperti mana tajuk kita pada hari ini ya. So kami kat Lembaga Hasil menggalakkan pembayar cukai di luar sana untuk menggunakan aplikasi e-filing untuk menghantar borang nyata cukai pendapatan kerana e-filing ini mudah, tepat dan juga selamat ya. So kami di Lembaga Hasil juga menggalakkan pembayar cukai di luar sana untuk menggunakan perkhidmatan bayaran secara atas talian juga, iaitu aplikasi bayar hasil kami. So, kenapa pentingnya menggunakan perkhidmatan atas talian dan juga bayar hasil ni adalah untuk memudahkan juga pihak membayar cukai tidak perlu hadir ke lembaga hasil. So, sebab banyak kita ada sekatan jalan raya kan sekarang ni. So, tak perlu hadir ke jalan kepada lembaga hasil, tak perlu nak parking, cari parking kan, nak beratur panjang-panjang. So, semuanya di hujung jari anda saja. Boleh bayar kepada kami dengan mudah dan seterusnya boleh semak di e-ledger mengenai bayaran-bayaran yang telah pun dibuat ya. So kemudahan e-ledger kami ni pula akan update bayaran yang telah pun tuan-tuan buat dalam tempoh 3 hari bekerja ya. Seterusnya kami di Lembaga Hasil menggalakkan pembayar cukai di luar sana untuk menggunakan aplikasi atas talian Lembaga Hasil Negeri Malaysia ya. Untuk tahun taksiran 2020, tahun taksiran 2021 ini istimewanya kami di Lembaga Hasil Negeri Malaysia memperkenalkan aplikasi MyTax. So untuk makluman DJPN dan juga Hazwan ya. So aplikasi MyTax ini adalah satu sistem yang mengintegrasikan ke semua kemudahan e-hasil ini ya. So kalau sebelum ni kita pernah dengar dengan EZ Hasil, so kali ini kami mengintegrasikan ke semua kemudahan atas talian ini dalam satu single sign on saja. So pembayar cukai perlu login saja e-filing menerusi MyTax dan boleh menggunakan ke semua kemudahan EZ Hasil kami dalam single sign on sahaja ya.
So bagi pihak Lembaga Hasil dan Bagi Malaysia untuk tahun 2021 ini kami nak membuat sedikit promosi juga. So untuk makluman pendengar IKIM FM dan juga pembayar cukai di luar sana, tahun 2021 sebenarnya norma baru yang digalakkan oleh kerajaan kita. So kami di pihak Lembaga Hasil menjalankan program khidmat nasihat percukaian menerusi atas talian ya menggunakan teknologi maya. So saya percaya sebahagian besar daripada pembayar cukai yang mendengar pada hari ini telah pun menerima email daripada pihak Lembaga Hasil ya. So kami pernah hantar beberapa email bermulanya pada tahun 2021 ini menerusi email blast ya. So itu antara promosi secara kemudahan di hujung jari yang telah pun kami sampaikan. Selain itu, kami juga di Lembaga Hasil mereka bentuk poster-poster menarik ataupun infografik yang lebih mudah difahami untuk kemudahan pembayar cukai di media sosial kami. So mohon ikuti kami di media sosial, Instagram, Twitter dan juga Facebook ya. Kami ada paparkan ke semua maklumat-maklumat percukaian yang lebih terkini melalui media sosial kami. Seterusnya, Pian dan juga Hazwan, kami di Lembaga Hasil dan Bagi Malaysia juga ada buat Facebook Live. So dan juga webinar ya untuk kemudahan pihak pembayar cukai sebab untuk tahun ini kami tak buka lagi kaunter e-filing so disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni kan. So saya harap pembayar cukai di luar sana boleh mendapatkan informasi percukaian yang lebih terkini menerusi platform-platform alam maya kami seperti mana telah pun saya nyatakan tadi. Jadi itulah kenapa kita cerita hari ini tentang kemudahan di hujung jari yang macam Cik Nasir sebutkan tadi. Kita ada aplikasi MyTax, boleh muat turun dan nikmati kemudahan yang ditawarkan oleh LHDN. Dan kalau di Instagram saya tengok LHDNM ni, kat situ pun ada pencerahan atau penjelasan berkaitan dengan MyTax untuk memudahkan para pembayar cukai kita. Tapi mungkin ada lagi yang tertanya, aku kena bayar ke tidak ni? Siapa antara mereka yang perlu bayar cukai? Puan Sharifah. Okey, terima kasih Cik Pian. Jadi pertanyaan ni memang sering ditanya oleh pembayar cukai. Sebabnya dia tanya dia ni perlu lapor ke, perlu daftar ke ataupun tidak kan. Seperti yang macam Cik Nasir bagi tahu tadi, kategori pembayar cukai individu ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, individu yang makan gaji. Jadi untuk individu yang makan gaji bermula pada tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan yang melebihi RM34,000 setahun selepas ditolak dengan kira PSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan dengan LHDNM. Manakala untuk individu yang mempunyai pendapatan perniagaan pula, mereka perlu mendaftar fail cukai pendapatan dengan LHDNM tanpa mengambil kira berapa jumlah pendapatan yang diperoleh ataupun sama ada mereka berdaftar ataupun tidak dengan SSM. Semua perlu mendaftar fail cukai pendapatan dengan LHDNM. Jadi untuk pendapatan yang dicukaikan ini, kita bukan saja dikira daripada pendapatan yang diperoleh daripada perniagaan, profession ataupun penggajian. Pendapatan lain seperti dividen, faedah, sewa, royalty, premium, exchange, annuity ataupun lain-lain lagi pun dikenakan cukai. Jadi dengannya macam yang saya terangkan tadi macam banyaknya pendapatan yang nak kena lapor kan. Tapi jangan risau. Okey. Untuk pendapatan apabila tuan-puan menghantar borang nyata cukai, jadi jumlah pendapatan tuan-puan akan ditolak dengan jumlah pelepasan yang dibenarkan sebelum dicukaikan. Okey. Saya DJ Sufian dan juga DJ Hazwan, saya yakin yang pendengar IKIM FM dan juga pembayar cukai di luar sana mesti nak tahu apa perbelanjaan yang dibenarkan sebagai pengambilan cukai, sebagai pelepasan cukai. Sebabnya soalan ni pun memang soalan favourite yang kita terima dekat Hasil Line. Okey, jadi saya akan buat penerangan lah. Okey. Jadi bagi tahun taksiran 2020, kita ada 24 jenis pelepasan individu yang kita benarkan sebagai pelepasan cukai. Okay. Jadi kalau saya nak terangkan memang boleh, tapi kalau tuan-tuan nak tengok dengan lebih lanjut secara lengkap senarai pelepasan tersebut, boleh layari ke portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my. Kemudian klik di bahagian individu, kemudian klik di bahagian pelepasan cukai. Okey, jadi kebanyakan pelepasan cukai yang kita benarkan pada tahun taksiran 2020 ini sama seperti tahun yang sebelumnya. Sebagai contoh, kita ada pelepasan cukai individu yang berjumlah RM9,000 yang pembayar cukai bermasalah di Malaysia
pasti akan dapat secara automatik apabila menghantar borang cukai. Selain daripada itu, andai kata kalau pembayar cukai kita adalah individu yang OKU, tambahan sebanyak RM6,000 diberikan. Okay, kalau pasangan adalah individu kurang upaya, tambahan RM3,500 lagi diberikan. Selain daripada itu, SSPN, tabungan bersih SSPN, kita ada RM8,000 pelepasan. Kalau saya nak cerita, memang banyak lagi pelepasan. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, mohon semak senarai pelepasan yang lengkap di portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my. Klik di bahagian individu, klik di bahagian pelepasan cukai. Okey, baik. Jadi, walau bagaimanapun, istimewanya tahun taksiran 2020 ini, pihak kerajaan ada menawarkan beberapa lagi penambahan pelepasan cukai dan ada di antaranya disebabkan oleh isu pandemik COVID-19. Okay. Jadi saya akan terangkan dekat sini. Yang pertama, rawatan perubatan bagi penyakit serius ke atas diri sendiri, pasangan dan juga anak. Pelepasan tersebut terhad pada RM6,000. Dengarnya macam sama je macam tahun lepas kan? Tapi tidak sebenarnya, ada perubahan dekat situ di mana tahun ini, tahun taksiran 2020, jumlah terhad RM6,000 ini juga adalah termasuk dengan belanja perubatan, rawatan kesuburan untuk diri sendiri dan juga pasangan. Okey, tetapi pastikan resit tersebut adalah di atas nama individu yang ingin membuat tuntutan pelepasan cukai. Yang itu kena ingatlah. Okey, dan yang kedua kita untuk pelepasan gaya hidup. Ya betul, memang kita akan bagi pelepasan gaya hidup sebanyak RM2,500 setahun untuk pembelian komputer peribadi, telefon bimbit, pembelian buku, mungkin apa lagi, pembelian alatan sukan, bil internet. Okay. Jadi di samping itu, pada tahun taksiran 2020 ini, pihak kerajaan menawarkan tambahan sebanyak RM2,500 dalam pelepasan gaya hidup, tetapi hanya untuk pembelian telefon bimbit, komputer ataupun tablet untuk kegunaan diri sendiri, pasangan, anak-anak, untuk manfaat diri sendiri sahaja, tidak termasuk dengan kegunaan perniagaan. Jadi untuk pembelian ini, resit yang kita terima hanyalah resit yang bertarikh daripada 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2020. Okey, apa lagi penambahan pelepasan yang kita berikan? Antaranya ialah yuran penghantaran anak berusia 6 tahun ke bawah di taman asuhan ataupun tadika yang berdaftar. Okey, tahun sebelumnya kita ada bagi RM1,000 pelepasan. Tahun taksiran 2020 kita bagi 3 kali ganda, iaitu RM3,000. Okey, dan seterusnya yang terakhir kita ada bayaran penginapan di premis perniagaan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke tempat tarikan pelancong. Okey, sebelum ni kita memang tak ada berikan kemudahan pelepasan ini. Betul. Tapi tahun taksiran 2020 kita ada berikan pelepasan sebanyak RM1,000. Jadi resit yang dibelanjakan ini mestilah bertarikh pada atau selepas 1 Mac 2020 dan sudah pasti untuk tahun taksiran 2020 resitnya sehingga 31 Disember 2020 sahaja. Jadi untuk resit-resit yang bertarikh tahun taksiran 2021 yang tu claim tahun depan lah. Okey. Jadi apa yang saya nak tekankan, saya suka untuk saya ingatkan tuan-puan, kalau nak lihat senarai tempat ataupun hotel ataupun tempat penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan, tuan-puan dia tengok di laman ataupun di portal rasmi Pesuruhjaya Pelancongan di www.motac.gov.my/temakan/hotel-berdaftar. Saya ulang lagi sekali, di www.motac.gov.my/temakan/hotel-berdaftar. Itu pentinglah. Jadi pastikan simpan semua resit-resit tu. Jadi untuk yang masuk ke tempat tadikan pelancongan pun boleh tuntut simpan resit tersebut. Itu saja yang saya terangkan.
patutlah ada kawan saya dia duk cari mana resit hotel yang pergi tahun lepas ni, dia cari. Yelah sebab dapat pelepasan. Tapi kena semak dulu menerusi laman motek.gov.my/semakkan/hotel. Kat situ Betul. boleh kita tahu mana yang tersenarai dalam pelepasan yang Puan Sharifah sebutkan tadi. Okey, Cik Nasir mungkin nak kembali pada bercerita tentang aplikasi MyTax. Macam mana pula mungkin menerusi aplikasi baru ni dapat sahabat-sahabat kita menyusun dokumentasi mereka untuk cukai ni, Cik Nasir? Okey, terima kasih DJ Sofian ya. Okey, untuk menggunakan MyTax tadi sebenarnya dia sangat mudah untuk menghantar borang nyata, tapi yang kita perlu maklum adalah sebelum nak hantar borang nyata ni kita nak guna ada nombor cukai berdaftar dulu. So untuk mendaftar nombor cukai tuan-tuan perlu sebelum ni boleh hadir ke lembaga hasilnya. So untuk musim ini kami benarkan permohonan dibuat secara atas talian. So kami menggalakkan individu di luar sana yang bakal membayar cukai kepada pihak negara Malaysia ini untuk mendaftarkan diri tuan-tuan menerusi website kami. So boleh pergi ke mytax.hasil.gov.my. Seterusnya boleh tengok di sebelah kiri. So kita ada perkhidmatan Easy Hasil ya. So boleh klik button perkhidmatan Easy Hasil, lepas tu buat pilihan ke atas e-daftar. So once klik e-daftar sahaja, so tuan-tuan akan melihat banyak daftar individu, daftar syarikat, daftar majikan, daftar perkongsian dan sebagainya ya. So tuan-tuan boleh pilih butang daftar individu. Dekat sana ada satu borang permohonan atas talian. So tuan-tuan boleh isi borang berkenaan dan kemudiannya hantar, tekan button hantar ya. So tuan-tuan akan dapat nombor cukai pendapatan ini dalam hari yang sama juga, sebaik sahaja butang hantar telah pun ditekan ya. So selepas hantar e-daftar ini dan ada nombor cukai pendapatan, untuk membolehkan tuan-tuan menggunakan ataupun menghantar borang cukai menerusi e-filing, tuan-tuan perlu mendapatkan 16 digit PIN e-filing ya. So untuk membolehkan mendaftar nombor PIN ini, tuan-tuan boleh juga menerusi atas talian ya. Di musim pandemik ini, tuan-tuan boleh pergi ke mytax.hasil.gov.my sekali lagi. So selepas itu, tuan-tuan boleh tengok di sebelah kiri, kita ada button hubungi kami di sebelah bawah ya. So klik button hubungi kami berkenaan, tuan-tuan akan boleh buat pilihan ke atas butang permohonan. So klik sahaja permohonan. Terima kasih, ada simpannya. So ada bantuan lanjut hubungi kami itu. Klik saja hubungi kami. Okey, lepas tu boleh buat pilihan ke atas butang permohonan. So klik butang permohonan, seterusnya tuan-tuan boleh tengok di sebelah kiri sekali lagi. So dan tuan-tuan boleh buat pilihan ke atas permohonan nombor PIN e-filing ya. So bila puan-puan buat pilihan permohonan nombor PIN tu, kena tekan hubungi kami tu. Hubungi kami. Alamat hilang pula menu tu. Hubungi kami kat soalan lazim pula. Okey, tak apa. Kita cari. Dekat sebelah kiri tu. Okey ya. So lepas tu nanti klik permohonan, akan jumpa permohonan nombor PIN e-filing ya. So bila tuan-tuan dah berjaya tekan permohonan nombor PIN e-filing tu, so sila baca arahan nombor 1 dekat sana. Kita minta tuan-tuan untuk download satu borang iaitu namanya CP55D untuk Denmark ya. So sila isi borang berkenaan dan sediakan satu salinan kad pengenalan tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan perlu klik button seterusnya tu dan akhirnya isi satu lagi borang permohonan secara atas talian dan lampirkan semula dokumen-dokumen tuan-tuan tadi, CP55D dan juga salinan kad pengenalan. Seterusnya, tekan button hantar ya. Dalam tempoh 3 hari bekerja, tuan-tuan akan menerima nombor PIN e-filing tuan-tuan menerusi email yang telah pun tuan-tuan daftarkan di paparan permohonan nombor PIN e-filing tadi ya. So selepas itu, so kami di dalam email berkenaan kami ada bagi satu panduan bagaimana tuan-tuan perlu untuk login kali pertama. Saya percaya arahan itu cukup mudah. So tuan-tuan just follow saja arahan yang telah kita sertakan melalui email berkenaan. Dan akhirnya tuan-tuan akan berjaya membina kata laluan untuk membolehkan tuan-tuan menggunakan e-filing dengan lancar ya. So untuk menjawab persoalan bagaimana ingin menghantar borang nyata menerusi e-filing, so di sana tuan-tuan perlu maklum yang apakah jenis borang cukai tuan-tuan untuk tahun taksiran berkenaan ya. So macam saya maklumkan tadi, untuk individu yang tidak menjalankan perniagaan ataupun yang makan gaji, so dia perlu memilih borang EBE. Untuk individu yang menjalankan perniagaan pula perlu memilih borang EB ya. So kat sana ada pilihan tahun, sila pilih tahun yang berkenaan dan isi borang e-filing anda menggunakan penyata-penyata saraan yang telah disediakan oleh pihak majikan. Saya kira itu saja.
Itu caranya untuk manfaatkan kemudahan di hujung jari di MyTax dan lamannya mytax.hasil.gov.my. Boleh pergi sekarang sambil dengar. Dan mungkin Puan Sharifah nak tambah sikit lagi berkaitan dengan aplikasi kita, macam mana agaknya, apa perkara penting yang kita kena ada sebelum submission tu kita buat. Puan Sharifah. Unmute. Maafkan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya MyTax ni merupakan satu gateway kepada perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh LSDNM dalam bentuk paparan dashboard yang lebih moden, interaktif, inovatif, menarik. Okey, jadi ini bermakna banyak lagi fungsi-fungsi yang kita jalankan oleh MyTax selain daripada penghantaran borang nyata seperti yang Cik Nasir bagi tahu tadi. Okey, salah satu perkara dalam MyTax fungsi yang ada ialah profil diri. Kadang-kadang pembayar cukai ni mungkin dia tahu dia ada nombor cukai tapi terlupa apa nombor cukai. Jadi dalam profil diri, pembayar cukai boleh lihat yang pertama kita ada nombor cukai pendapatan. Yang kedua kita dapat tengok maklumat bank. Kemudian kita ada nombor telefon bimbit yang telah didaftarkan. Kemudian ada alamat email. Seterusnya kita dapat tengok juga cawangan mana yang mengendalikan fail cukai kita. Jadi semua pembayar cukai boleh semak di bahagian profil diri. Okey, kemudian di paparan dashboard utama MyTax, pembayar cukai dapat melihat jumlah sumbangan cukai bagi 3 tahun taksiran yang terkini. So dapat tengok secara jelas. Selain itu kita ada paparan di dashboard iaitu maklumat sekatan perjalanan. Okey. Jadi bila dah gate border dah buka nanti, sebelum beli tiket flight, semak dulu status sekatan perjalanan tu. Okey. Takut nanti kan tak lepas pula gate. Tak lepas lagi kan. Jadi semak dulu. Kita dah sediakan dah maklumat tu. Okey, kemudian kita ada lagi paparan bayaran balik. Okey, jadi paparan ini memaparkan proses bayaran balik bagi cukai pendapatan sehingga ke peringkat bayaran balik berjaya dikreditkan ke akaun pembayar cukai. Okey, jadi maklumat kredit tersebut bergantung kepada data yang dikemukakan semasa penghantaran borang nyata e-borang bagi tahun taksiran yang terkini. Okay, jadi pembayar cukai tak perlu lagi untuk menghubungi hasil line ataupun menghubungi cawangan untuk tahu sekarang ni refund saya dah peringkat mana, dekat bila nak dapat refund sebagainya. Jadi boleh semak di bahagian bayaran balik ini, dapat tengok dengan lengkap dekat mana dah proses tu, bila agaknya akan dapat refund, macam tu. Jadi seterusnya kita ada menu PCB, potongan cukai bulanan. Menu PCB ni sebenarnya memaparkan rekod potongan cukai bulanan bagi 2 tahun taksiran yang terkini. Okey, ada pembayar cukai yang hubungi kita. Saya nak tahu jumlah PCB yang dipotong oleh majikan dalam slip gaji saya ni dah dihantar ke LSDN ke belum? Jadi lepas ni tak perlu nak call kita, boleh terus semak di bahagian PCB di dashboard MyTax ni. Okey, selain daripada tu kita ada fungsi SPC, surat penyelesaian cukai. Biasanya SPC ataupun surat penyelesaian cukai ini akan dimohon oleh individu yang berhenti kerja, bersara, pulang ke negara asal ataupun ingin berhijrah ke negara asal. Jadi untuk tahu bila agaknya surat ini akan disediakan ataupun bila permohonan surat penyelesaian cukai yang dibuat ke cawangan akan ready, akan sedia. Jadi tuan-puan boleh semak di MyTax di bahagian SPC. Okey, dan seterusnya yang terakhir kita ada lagi ledger. Dalam MyTax ni tuan-puan dapat tengok paparan lengkap rekod pencukaian tuan-puan, berapa cukai yang perlu dibayar, yang telah dibayar, dah dapat refund, semua rekod kat situ semua lengkap. Jadi secara amnya MyTax ni juga menghubungkan pembayar cukai kepada perkhidmatan online LSDNM yang disediakan seperti PYR hasil, e-PCB, e-data PCB, kalkulator PCB dan banyak lagi senarai. Jadi selain daripada fungsi-fungsi yang saya nyatakan di atas, boleh juga semak di EZ perkhidmatan sebelah kiri tu, semak apa perkhidmatan lain yang tuan boleh pilih. Okey, jadi secara ringkasnya saya boleh katakan yang MyTax merupakan informasi di hujung jari. Ya. Sekali klik je banyak manfaat ataupun features yang kita dapat banyak manfaat, akses menerusi betul. mytax.hasil.gov.my. Kita dah habis masa sebenarnya, tapi saya bagi mungkin seminit mungkin pesanan Cik Nasir untuk pembayar cukai kita, apa perkara penting yang perlu kita ingat. Maafkan kami Cik Nasir, silakan. Silakan.
Okey, untuk seminit ini saya nak ulang kembali pesanan-pesanan penting ya. So satu yang pertamanya saya harap pembayar cukai maklum dengan apa yang telah pun kami maklumkan tadi. So di mana bila tuan-tuan mempunyai nombor cukai pendapatan, tuan-tuan perlu melaporkan pendapatan kepada pihak lembaga hasil ya. Walaupun pendapatan berkenaan tidak layak dikenakan cukai. So the moment tuan-tuan ada nombor cukai, perlu laporkan pendapatan kepada pihak lembaga hasil walaupun pendapatan berkenaan tidak dikenakan cukai, even pendapatan berkenaan kosong ya, sebab kita dah banyak orang yang kena buang kerja ke apa kan. So perlu laporkan juga supaya lembaga hasil maklum tentang kedudukan pendapatan tuan-tuan ya. So tarikh akhir untuk penghantaran EBE adalah pada 30 hari bulan April 2021 ini. Untuk EB yang menjalankan perniagaan adalah pada 30 Jun 2021. Okey, saya juga nak ingatkan kepada tuan-tuan, kesemua pelepasan yang telah Puan Syarifah kongsikan tadi perlu ada dokumen sokongan ya, dokumen bukti perbelanjaan berkenaan telah dibuat. So dokumen itu sangat-sangat penting untuk disimpan oleh tuan-tuan, sama ada secara hard copy ataupun soft copy, dan perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun seperti mana yang digariskan dalam atas cukai pendapatan di bawah Seksyen 82 ya. So kami bagi pihak lembaga hasil dan negeri Malaysia juga ingin mengingatkan hadirin sekalian ataupun bayar cukai di luar sana untuk berhati-hati dengan scammers di luar sana supaya anda tidak menjadi bangsa sindiket yang memainkan watak sebagai pegawai lembaga hasil dan negeri Malaysia. Apa jua panggilan yang anda terima yang meragukan, sila membuat pengesahan dengan pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia, dan saya nasihatkan apa jua bayaran yang tuan-tuan perlu buat ke atas tunggakan cukai yang dimaklumkan oleh sindiket tadi, sila buat bayaran berkenaan hanya dengan menggunakan aplikasi bayar hasil kami supaya ianya lebih terjamin dan boleh disemak di dalam ledger tax tuan-tuan ya. So suka juga untuk saya ingatkan ni Didi Sufian, kami di pihak Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia menerima panggilan yang sangat tinggi dalam musim e-filing bulan 3 ini. So kami ingin memohon maaf kepada pembayar cukai di luar sana jika talian kami terlalu sibuk dan sangat sukar ditembusi ya. Di ruang masa yang ada ni, saya ingin berkongsi saluran-saluran lain yang kami ada di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia selain daripada hasil kelan di talian 0389111000. So tuan-tuan juga boleh hubungi kami menerusi hasil chat ya. So hasil chat tuan-tuan boleh upload, boleh screenshot apa jua masalah, hantar dengan pegawai cukai kami ya. Seterusnya pembayar cukai juga boleh menghubungi kami menerusi media sosial tadi tu. So saya dah kongsikan Instagram, Facebook kami, Twitter. Satu lagi yang boleh saya kongsikan, Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia juga ada YouTube ya. So boleh tengok video-video kami di LHDN Tube ya, dekat sana. So dan saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan buat pesanan-pesanan akhir ini. Sila laporkan cukai anda dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih atas sumbangan anda kepada negara kita yang tercinta, Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Nasir, Puan Syarifah untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah nanti ada rezeki kita akan bawakan lagi program kita ini untuk memberi ingatan pada sahabat-sahabat pembayar cukai kita untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Untuk hari ini terima kasih LHDNM untuk perkongsian kita. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Itu dia sahabat Terima kasih, dari Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia untuk hebahan berkaitan dengan kemudahan di hujung jari. Jangan lupa mytax.hasil.gov.my. Ya betul, dan pastinya perkongsian untuk hebahan tadi menutup tirai Warna Pagi untuk edisi Sayyidul Ayyam hari ini, hari Jumaat 12 Mac 2021. Dan selepas ni Yati akan mengambil alih tugas kami untuk segmen Aspirasi 10.1 bermula dengan segmen Tarbiyah. InsyaAllah hari ini Ustazah Nazirah Abu Bakar akan bercerita tentang percikan mukjizat tentang Isra' dan juga Mi'raj ya. InsyaAllah sama-sama nantikan. Dan untuk Warna Pagi jumpa